Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Pertama sekali, minggu lepas saya tak dapat buat video disebabkan saya mengalami kecederaan selepas tergelincir di tangga rumah kakak saya pada raya pertama. Belakang saya ni amat sakit sehingga saya tak boleh bernafas pada masa itu, dan saya telah ke hospital dan mujur syukur alhamdulillah doktor telah mendiagnose saya hanya menghadapi muscle pain, sehingga kini saya masih lagi makan ubat dan harapnya saya recover secepat mungkin lah. Namun sebelum ke topik yang kita hendak bincangkan dalam video ni, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Mr. M atau Mr. Mat, dan saya seorang YouTuber paruh masa. Saya kerja di salah sebuah agensi kerajaan di sini, dan saya hampir setiap hari upload video, dan video yang saya upload setiap hari ini berkisar mengenai isu-isu semasa, berita-berita terkini, dan juga beberapa video personal daripada saya lah. Saya sedar bahawa di luar sana tu memang banyak content creator yang memaparkan video berunsur informasi dan juga berita terkini. Berbeza di channel saya ni, maklumat yang saya sampaikan ini adalah tepat, dan sumber yang saya perolehi memang sumber yang boleh dipercayai, iaitu kadang-kadang saya ambil daripada info-info daripada agensi saya sendiri yang memang untuk dikeluarkan untuk umum, dan juga info-info daripada media arus perdana yang memang official. Pada mereka yang masih baru, tolonglah bantu saya dengan klik button subscribe dan notification button di bawah untuk anda terus mengikuti update video saya setiap hari. Okey, kita pergi kepada topik yang kita bincangkan pada hari ini, isu bantuan sara hidup yang belum masuk. Saya telah buat beberapa video mengenai bantuan sara hidup. Sebanyak, tidak silap, 3 kali saya buat video. Saya tengok juga komentar dalam video saya itu, dan saya faham kebanyakan daripada anda masih belum lagi menerima bantuan sara hidup dengan pelbagai isu lah. Contohnya ada satu komentar ni, dia beritahu dahulu dia masukkan akaun isteri masih juga masuk, tapi kenapa pada bantuan sara hidup fasa kedua ni bantuan lambat masuk. Dan penjelasan yang saya telah buat sebelum ni memang ianya penjelasan yang daripada officially daripada Kementerian Kewangan. Apapun, sebelum kita mau serbu kaunter-kaunter LHDN ni nanti, apa yang saya boleh katakan di sini bahawa tolong double check permohonan bantuan sara hidup BSH anda di laman portal. Lihat keperluan permohonan tersebut. Sekiranya ada kesilapan di mana-mana, teruslah berhubung dengan pihak LHDN. Memang I know it's menyusahkan lah, tapi at least kita perlu berusaha untuk menguruskan bantuan ini, kerana ialah kalau kita tidak berusaha, kita tak akan dapat. Jadi saya mohon semua para penerima bantuan untuk bersabar, kerana sama-samalah
kita menghadapi masalah ini, dan saya personally saya harap semua yang penerima-penerima ni akan menerima bantuan secepat yang mungkin, dan saluran kita sediakan. Jadi mohonlah kita rujuk dulu saluran yang ada. Jadi untuk isu ni saya sukar juga saya hendak berikan kata putus, tapi inilah caranya. Kita secara berdiplomasi lah, jangan ikutkan perasaan, kerana bukan kita sahaja yang menghadapi masalah ini, tapi ramai orang juga belum mendapat bantuan. Ramai orang yang juga tertanya-tanya kenapa mereka tidak dapat bantuan sehingga kini. Jadi kita sama-sama lah tunggu kenyataan rasmi daripada pihak Kementerian Kewangan, dan juga sama-sama lah harapnya kita dapat menerima bantuan hari dan waktu yang kita perlukan nanti, insya-Allah. Dan itu topik mengenai bantuan secara hidup. Jadi saya harap semuanya memahami dan mohon bersabarlah. Okey, kita pergi kepada isu yang seterusnya, iaitu isu kes-kes jenayah yang melibatkan pendatang tanpa izin, iaitu parti, khususnya di Sabah. Kerana beberapa minggu ni saya lihat di media sosial banyak netizen yang menuntut kerajaan untuk menangani kemasukan parti ini. Terdapat kerisauan dan keraguan kerana isu parti ini sebenarnya telah lama menular, khususnya di Sabah, dan memang sebelum kerajaan baru ni pun memang telah berlaku beberapa isu, dan kebimbangan warga Sabah khususnya memang berasas kerana iaitu kepada parti ini, iaitu warga asing ni, kerana berlaku beberapa pembunuhan, kes-kes jenayah, iaitu yang pada sebelum puasa ni berlaku pembunuhan pemandu Grab di Kota Kinabalu, pergaduhan di Centrepoint yang juga melibatkan parti juga, dan yang terbaru pula pembunuhan di Tawau kalau saya tidak silap. Mangsa bunuh yang melibatkan 4 remaja warga parti, kerana hanya disebabkan mangsa menuduh mereka mencuri dan meragut. Kita haraplah kerajaan mengambil berat isu ini, dan mungkin perbanyakan dari segi bagaimana untuk mengatasi masalah ini, mungkin kerajaan perlu memperbanyakkan menempatkan anggota-anggota polis bantuan, dan memperbanyakkan ops parti. Dan kita juga selaku rakyat Malaysia juga perlu jugalah bersama-sama bantu pihak berkuasa dengan melaporkan kegiatan jenayah yang berlaku di sekitar anda, dan jangan biarkan ia terus menular. Seterusnya pula berkenaan isu pasal kes video lucah Azmin Ali. Kes ini bermula apabila tular di satu grup WhatsApp, apabila ramai reporter, pengamal media difahamkan di-add dalam grup tu. Mula-mula dinamakan Hari Raya Aidilfitri, dan admin dia ubah grup tu dengan nama baru dengan tajuk Video Azmin Ali. Begitulah. So salah seorang ahli di situ share video berdurasi 1.15 minit memaparkan rakaman lucah individu yang dikenali Azmin dengan salah seorang lelaki. Jadi tidak lama lepas tu ada individu bernama Haziq
membuat naik video di akaun personal FB beliau dan mengaku bahawa beliaulah individu di dalam video itu. Jadi dalam ada satu kenyataan SUA Menteri Ekonomi, saya ingin tunjukkan anda di sini. Baru-baru ini pada 13 Jun baru-baru ini, iaitu Setpol Menteri Halim Wal Ekonomi Hilman Idham telah membuat laporan polis berhubung dengan satu penyebaran video lucah melibatkan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dengan seorang lelaki yang dikenali Haziq Aziz. Laporan dibuat oleh Hilman yang juga timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan. Perkara ini dalam siasatan dan hendaknya laporan telah dibuat, dan beliau juga disangkakan membuat laporan kazaf tuduhan zina di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Putrajaya. Sumber daripada utusan Allah. Okey. Personally, saya tengok isu ni, saya ada dua pendapat dalam isu ni tau. Apa dia? Okey. So, difahamkan juga sebelum saya berikan pendapat, selepas daripada laporan polis tu, Hilman telah buat laporan polis bagi pihak Azmin, dan selepas daripada tu berlaku pula tersebarnya video kedua yang melibatkan individu tersebutlah. Jadi saya tak pastilah sebab video tu jelas memaparkan muka Azmin Ali. I don't know guys. Saya tengok ni something wrong lah. Kan mahu I'm just being neutral here. Sebab bagi saya lah, saya ada dua pendapat. Bagi saya kes ni seperti dirancang. Dia seperti dirancang oleh pihak ketiga barangkali yang sengaja mahu menjatuhkan pemimpin politik tu. Tapi honestly, saya tengok video tu, saya pun it's not natural lah. Ianya penyakit dan juga ia memang perbuat satu perbuatan yang amat memalukan, tidak bermoral, dan not only in religion side, tapi juga dari segi adat resam budaya kita pun ianya sudah di luar daripada norma. So I don't know. Dan juga terbaru ni, media luar negara telah cover kes ni, dan currently Malaysia famous akibat isu-isu macam ni. So if you ask me, video ni betul ke tidak, I don't know. And if you ask me, ini permainan politik. If you ask me, really, ini adalah permainan politik. Saya tak fikir begitu. Sebab video ni upload, difahamkan kejadian ni dalam video ni berlaku ketika pilihan raya kecil Sandakan di Sabah, di Bandar Sandakan. So sepatutnya kalau ada pemimpin politik mahu menjatuhkan pemimpin ini, dia sepatutnya buat pada masa PRK itu demi kemenangan PRK tersebut. Tapi why? Kenapa dia mau tunggu selepas bulan puasa? Kenapa dia baru mau buat pada minggu ni? So I don't think this is cover. I don't think this is apa orang bilang konspirasi pihak lawan
but more like I think it's personal. Sebab orang yang upload video ni, maybe dia ada kepentingan dengan individu tersebut. I don't know. That is my opinion. Itu saya punya opinion lah. Mungkinkah individu tersebut tidak berpuas hati dengan pemimpin berkenaan, atau dengan cara ni dia boleh mengugut atau boleh menjatuhkan pemimpin tersebut. Tapi I don't know lah. It's very difficult to emphasize anything in this issue. But personally, saya pun tak suka. It's very dirty, you know. I don't know. Saya pun sama ada betul ke tidak, let's authority decide. Biar pakar yang menentukan. But personally, it's very immoral activity lah. Sekiranya betul, there is something wrong in this government. Okay, I'm gonna cut that out. My personal opinion. Okay, tapi kalau you tanya saya kenapa dan adakah ini daripada pihak lawan, I don't know. I really don't know. So many speculation have been arise from this kind of event, and many polemics also have occurred in media social by netizens. So saya pun sukar juga mau menentukan, tapi bila tengok, saya tak boleh bagi tengok di video ni, nanti bermasalah. Sebab baru-baru ni ada kenyataan daripada pihak polis, diorang tak mau benda ni up di media sosial. But to be honest, I'm not like it. And I really want to know who is responsible. And kalau betul lah video begitu, kalau betul lah ianya bukan daripada memang video tu genuine, I don't know. It's unimaginable. How come? That is the first question come out from my mind. So case ni bukan pertama kali tau. Dulu pun Anwar pun kena begini. And I don't know why it happened again. So I take that as you to decide lah. You all to decide. I'm not going to judge anything, but what I'm going to say here, biarlah pihak berkuasa yang menyiasatlah perkara ni. So yalah, kita tunggu bagaimana isu ni berjalan. But the impact, I'm talking about the impact from this issue is, semua media media antarabangsa telah cover benda ni, dan Malaysia currently famous because of this. So it's disgusting, you know. It's very disgusting, and secara sendirinya telah mencemarkan nama baik negara kita. So I don't know. So I hope pihak berkuasa boleh menyiasat benda ni, dan hopefully orang yang terlibat akan dihadapkan ke muka pengadilan lah. Alright, saya mau ambil beberapa minit dulu sebelum kita teruskan ke isu yang seterusnya. Namun ini antara topik yang saya pilih ni memang antara yang terhangat lah pada minggu ni. Namun berlaku juga berita-berita lain pada minggu ni, iaitu pertama, Datuk Lee Chong Wei telah
bersara dalam pernyataan media beliau pada 13 Jun lepas akibat daripada masalah kesihatan. Seniman A. Hassan meninggal dunia baru-baru ini. Al-Fatihah kepada seniman kita yang baru-baru ini meninggal dunia. Dan juga berlaku misteri kematian orang asli dekat Gua Musang. Ini saya ada update di video saya. Ini saya telah update di video saya, iaitu misteri kematian orang asli dekat Gua Musang di Kelantan. Isu ni berlaku, masalah ni berlaku, difahamkan berlaku pada Oktober tahun lalu lagi, iaitu mangsa yang terlibat iaitu orang asli suku kaum suku kaum Batik mengalami satu penyakit misteri apabila dia mangsa tersebut kulit mereka mengelupas bersisik, demam, dan akhirnya berlaku kematian lah. So pihak berkuasa sedang menangani perkara ini dan bersama-sama kita doakan kesihatan dan juga doakan keselamatan warga orang asli di dekat Gua Musang ini. Dan berlaku juga pada minggu ini satu berita, iaitu Huawei dah perkenal sistem Hongmeng yang dikatakan lebih laju daripada Android. Okey, saya sudah cover pasal ni Huawei ni, dan juga saya sudah cover mengenai Hongmeng, dan sama-sama kita tunggulah dia punya perkembangannya selanjutnya. Dan satu berita baik kepada pengguna-pengguna Huawei lah, jangan dulu jual telefon anda. Dan tular baru-baru ni satu kes bayi kena dera. So difahamkan PDRM masih lagi sedang mencari individu terbabit. So kepada para penonton di channel ni, saya mohon beri kerjasama. Jika mengetahui individu berkenaan atau tahu di mana lokasi kejadian, berikan maklumat kepada PDRM pada paparan skrin berikut. Saya akan paparkan di sini. So kita harap pelaku penderaan ni, kes penderaan bayi ini ditangkap dan dikesan. Okey, rasanya itu sahaja news review kita pada minggu ni. Dan jika anda ada mempunyai pendapat mengenai isu yang saya ketengahkan, bolehlah berikan komen di bawah video ni. Dan jika anda mempunyai sebarang info atau isu yang anda mahu highlight, hubungi saya di email yang tertera atau di media sosial, PM saya di Facebook, Instagram ataupun Twitter. Dan khusus kepada para penonton channel ini, lepas ni tolong bantu saya dengan menekan button subscribe di bawah dan tekan button notifikasi untuk anda dapat mengikuti video-video saya selepas ini. Jadi sekian sahaja news review pada minggu ni. Kita jumpa lagi di video akan datang, dan sekian, terima kasih.